Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, diminta saudara berhenti daripada mendengar kepada maksud hati sedang khutbah kerana menunjukkan hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya, barang siapa berkata bermaksud hati sedang khutbah, walaupun yang banyak dengan berkata diam sekalipun, nescaya sisihlah solat jemaahnya dari kita terdiam dan dengan manfaat. Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah terhadap Allah. Alhamdulillahil Qarim. Qala Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Qala fa'innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yaitu berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan yang demikian ini mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat, serta dijauhi daripada bisikan iblis dan syaitan. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk hasutan iblis dan syaitan yang melemahkan. Masyarakat muslimin rahimahumullah, iblis dan syaitan kedua-duanya adalah merupakan musuh paling utama dalam kehidupan manusia. Sejarah memberitahu kita bahawa ketika iblis menunjukkan sikap angkuhnya dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam AS, dia lantas dilaknat oleh Allah dan dijanjikan untuk menjadi penghuni neraka buat selama-lamanya. Namun permintaannya agar hukuman itu ditangguhkan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berjanji bahawa dia tidak akan menjadi penghuni neraka bersendirian. Dia akan menyesatkan seluruh keturunan anak Adam dan menarik mereka untuk menjadi penghuni neraka bersama-sama. Hal ini merupakan suatu ujian yang besar bagi kehidupan manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Qad ayat 79 hingga 83 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud. Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku tempoh sehingga mereka dibangkitkan pada hari kiamat.
Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan hingga ke hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-Mu dalam kalangan zuriat Adam yang dibersihkan daripada sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, antara cara iblis dan syaitan menyesatkan manusia adalah dengan menimbulkan perasaan was-was dalam hati. Was-was bermaksud suatu bisikan terhadap perasaan manusia yang mengajak kepada kemungkaran, sama ada dengan bersuara ataupun tidak bersuara. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahawa was-was dalam diri seseorang ini boleh datang daripada manusia ataupun daripada syaitan. Jika sekiranya ia datang daripada manusia, maka ia adalah hasutan jahat yang sampai melalui telinga kita. Akan tetapi, jika ia datang daripada syaitan, maka bisikan tersebut adalah dalam bentuk lintasan hati yang tidak bersuara. Ia mampu untuk memberi kesan terhadap jiwa, perasaan dan tindakan manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Yang bermaksud, katakanlah, yaitu wahai Muhammad, aku berlindung pada Allah pemelihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, daripada kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia, yaitu pembisik dan penghasut daripada kalangan jin dan manusia. Iblis dan syaitan akan melakukan bisikan dan tipu daya dari setiap arah. Ia boleh mengalir dalam darah manusia dan masuk untuk menghasut pemikiran dan perasaan kita. Ada yang diganggu dalam urusan ibadahnya, lalu orang itu tidak mampu untuk mendapat khusyuk dalam solat. Ada yang dihasut melalui kelemahan nafsu syahwatnya, lalu orang itu gagal membezakan di antara wanita yang halal baginya dan perbuatan zina. Ada juga yang diganggu pada pemikiran dan pegangan akidahnya, sehingga orang itu menjadi ragu-ragu tentang Tuhannya sendiri. Hal ini pernah disebut oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, syaitan akan datang pada seseorang daripada kalangan kamu dan berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Hingga dia berkata, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Sekiranya soalan ini sampai, maka dia yang orang beriman hendaklah beristighfar kepada Allah dan berhenti daripada melayani persoalan itu. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di antara sasaran yang gemar dilakukan oleh iblis dan syaitan terhadap kelemahan manusia adalah menerusi perkara berikut. Pertama, mereka sering menakut-nakutkan manusia tentang kemiskinan, sehingga manusia menjadi bakhil dan mementingkan diri sendiri. Manusia akan mempengaruhi untuk tidak melakukan sedekah kerana syaitan sering berbisik bahawa sekiranya kamu bersedekah, kamu akan menjadi miskin, sedangkan orang yang bersedekah itu akan ditambahkan lagi nikmat harta dan keberkatan rezeki pada dirinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 268 yang bermaksud,
Syaitan menjadikan menakutkan kamu dengan kemiskinan atau kebapaan dan menyuruh kamu melakukan perbuatan keji, bakhil, sedangkan Allah menjadikan untukmu keampunan dan kurniaannya. Sesungguhnya Allah Maha luas kurniaannya lagi Maha mengetahui. Yang kedua, mereka sering menjadikan pasangan suami isteri sebagai sasaran utama bagi merosakkan anak cucu keturunan Nabi Adam. Adalah menjadi satu kebanggaan bagi iblis dan syaitan sekiranya mereka berjaya mencetuskan pergaduhan dan perceraian dalam rumah tangga. Perceraian yang berlaku bukan sahaja akan memusnahkan kehidupan pasangan suami isteri, malah anak-anak turut menjadi mangsa kerana gagal dibesarkan dalam suasana yang baik. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bermaksud, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus tenteranya. Serendah-rendah mereka adalah yang paling besar dalam melakukan godaan atau gangguan. Salah satu daripada mereka berkata, aku telah melakukan perkara ini dan itu. Maka berkata iblis, kamu tidak melakukan apa-apa. Kemudian datang satu syaitan lalu berkata, aku tidak meninggalkan manusia. Aku tidak meninggalkan manusia sehingga aku pisahkan antara suami dan istrinya. Lalu iblis berkata, ya, kamulah yang benar-benar hebat. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar mengingatkan para jemaah sekalian bahawa iblis dan syaitan itu tidak pernah tidur dan dia akan sentiasa mencari peluang untuk menghancurkan kehidupan manusia. Ingatlah, jangan sesekali kita biarkan diri kita terlena dengan kelalaian dan kelekaan, kerana sesungguhnya iblis dan syaitan itu lebih bijak dengan pelbagai tipu daya dan muslihatnya. Hendaklah kita sentiasa berharap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sentiasa memohon perlindungannya dari bisikan iblis dan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat 48. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan diteruskan, serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun dari umat manusia yang dapat melemahkan, mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Maka apabila kedua-dua buah angkatan tentera Islam dan kafir musyrik masing-masing kelihatan berhadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri dari kamu, kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut pada Allah, dan Allah sangat berat azab siksaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا رب الطاهرين وارزقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر.
وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من انتصرت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat pula sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu padanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, diharapkanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah Allah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad menginfakkan hartanya ke dalam-Mu seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya. Kasih kepada Abdul Harith dan Syariah dan Sultan Ibrahim bin Anwar Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aruf Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zarif Kufya bin Anwar Sultan Idrisha, Permaisuri Johor, kepada Tengku Ismail bin Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, Cik Puan Besar Khalidah binti Mustamam dan Tengku Iskandar bin Tengku Ismail Raja Muda Johor, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'idhal Islam wal muslimin wa khudhil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farihum wal muslimin wa qni daynan 'anil madinin wa ahsin khalasal maskunin waj'al hadha al-balad aminan mutma'innan rahiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم أدخلنا وذريتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.